Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Bertemu lagi kita untuk subjek KVS pembuatan roti C03 penyediaan donat bersama Cikgu Rozi. Okey, hari ini masih lagi pernyataan aktiviti kerja yang kedua iaitu menyediakan tempat persediaan donat ataupun mise en place untuk donat. Dan fokus pembelajaran kita hari ini, cikgu nak pada akhir kelas, murid-murid semua dapat mengenal pasti bahan untuk menyediakan donat. So, hari ini kita akan belajar 8 jenis bahan untuk menyediakan donat. Bahan yang penting untuk menyediakan donat. So, kita akan pergi satu demi satu. Okey, mula dengan gula. Okey, so gula ni ada macam-macam jenis gula lah kan. Ada gula pasir, ada gula caster, ada gula icing. So, gula lah yang pentingnya. Dan gula kita tahu rasanya manis. Dan gula ini memang bertindak sebagai pemanis dan dia memberikan kelembutan dan memberikan warna kepada makanan. Macam dalam kes donat ni, dia memberikan warna kepada donat tu lah, macam ada warna perang bila dia bertindak balas dengan haba. Okey. So gula ni adalah bahan yang penting. Kemudian kita juga ada garam. Tetapi garam bukan nak guna banyak. Garam ni kita guna sedikit dan dia akan meningkatkan rasa dan menguatkan struktur gluten dalam yeast. Okey. Apa itu gluten? Okey, nanti cikgu akan terang. Okey, cikgu akan terang lebih sikit tentang gluten dalam bahan tepung nanti. Dan juga garam ini kita perlukan untuk menggalakkan pertumbuhan yeast untuk mengawal penapaian. Okey, bila kita nak buat roti, bila kita nak buat donat, kita perlukan yeast. Dalam yeast ada bakteria dan bakteria inilah yang membuatkan kita punya adunan nanti jadi kembang. Okey, jadi kembang sebab berlaku proses fermentasi ataupun penapaian. Okay. So dalam yeast ada bakteria yang baik. Bakteria baik, bakteria yang kita suka, bakteria yang kita sayang. Memang kita nak bakteria tu, bukan bakteria jahat. Okay. Seterusnya kita ada susu tepung. Yang ini fungsi susu adalah melembapkan dough untuk proses penapaian. Kita tak nak dia jadi kering dan juga meningkatkan rasa dan nutrien pada makanan. Kalau pada donat lah. So nutrien akan jadi bertambah, memperkayakan nutrien. Pada susu tepung tu yang kita tahu dia paling tinggi protein dan ada juga lemak juga. Dan inilah protein ni dia akan jadi lebih banyak pada kita punya donat sebab adanya susu tepung dan dia akan meningkatkan rasa menyebabkan kita punya donat jadi lebih sedap. Okey, seterusnya kita ada yeast. Ini penting. Okey, yang cikgu kata dalam yeast ada bakteria. Bakteria inilah yang akan membuatkan kita punya dough jadi naik, jadi kembang. Yeast ni pun kita kena tengok. Okay, dia pun ada tarikh luput, dia pun agak sensitif. Tak boleh nak biarkan di tempat panas. Takut dia rosak. Okay, kadang-kadang kita buat donat atau kita buat roti tak jadi sebab yeast dah rosak. Jadi kena simpan elok-elok, kena tengok dia punya tarikh dia. So yeast ini yang di dalamnya ada bakteria, dia akan menggandakan proses pertumbuhan atau penapaian disebabkan oleh tindakan mikroorganisma iaitu bakteria baik yang ada dalam yeast. Okay? Pertumbuhan atau penapaian ini juga dipanggil sebagai fermentasi. Kena ingat, kena biasa-biasa dengar apa maksud fermentasi ataupun penapaian. Okey, seterusnya yang telur ni yang kelima. Okey. Telur fungsinya menyediakan keupayaan untuk melembutkan. Okay. So donat yang sedap, roti yang sedap, dia mesti rasanya lembut, gebu. Okay. Kita tak nak donat yang bantat, donat yang padat, tak mau. Kita nak donat yang lembut. Yang lembut tu baru jadilah. Kalau tak dia jadi tak sedap. Okey. Menaikkan dan juga nak menaikkan dough tu supaya dia jadi kembang kan. So kita guna telur juga. Menambah rasa, menjadikan dia lebih sedap, menjadikan dia berwarna dan juga menambah nilai pemakanan. Macam juga susu tepung tadi. So telur pun dia ada banyak nutrien dan yang paling tinggi adalah nutrien
protein. Okay? So dia memperkayakan lagi nutrien pada donat. Okey, dan kita ada air. Okey. So air ini melembabkan dan mengaktifkan yeast dan bertindak sebagai penggabung ejen. Dia akan gabungkan semua-semua bahan. Okey, so penting juga air ni. Dan kita ada tepung. Okey, tepung ni rasanya yang paling penting ni. Okey, dia memegang bahan lain bersama-sama. Biasanya kita akan guna tepung roti, okey, yang terbaik lah. Okey, dan dia akan memegang bahan-bahan lain. Dia akan memegang air tadi, yeast tadi, telur, susu tepung, okey. So yang paling berkuasa dekat situ adalah tepung. Dan di dalam tepung dia ada gluten. Okey. So gluten ini walaupun kita tahu tepung adalah diperbuat daripada gandum, dia tinggi dengan karbohidrat, tapi dia tetap ada protein. So gluten ini adalah protein. Okey? Dan gluten ini dia ada dalam kebanyakan bijirin lah, termasuk gandum dan tepung ni. Dan gluten ini dia bersifat kenyal. Jadi gluten yang ada dalam tepung dia akan membentuk serat anjar. Dia bersifat kenyal, elastik dan juga mengembang. Elastik, okey? Dia boleh memeri. Okey? Itu yang disebabkan oleh adanya gluten. Okey? So gluten ni pentinglah ada dalam tepung untuk kita buat donat. Dan akhir sekali yang ke-8 kita ada lemak. Kita boleh guna sama ada margarin. Yang ini, yang kuning ni, yang kuning, warna kuning ni adalah margarin. Okey, yang putih ni sebelah ni, ini adalah shortening. Jadi kita boleh guna salah satu. Kita nak guna margarin ataupun kita nak guna shortening. Kedua-duanya adalah lemak. Biasanya lemak tumbuhan lah. Tapi shortening pun ada juga lemak haiwan. Dan of course, tentu sekali lemak ni memberikan rasa lemak. Okay? Rasa lemak tu yang sedap. Dan dia akan memperbaiki tekstur roti supaya jadi lebih lembut. Okay? Dan juga lemak ni juga akan membuatkan dough menjadi membuatkan kita punya donat tahan lebih lama. So itu adalah fungsi lemak. Okay? So itu sahaja untuk pelajaran kita hari ini berkaitan dengan bahan untuk penyediaan donat. Masih lagi Maison Plus untuk donat. Hari ini cikgu ulang sekali lagi, kita belajar 8 jenis bahan. Kita ada gula, kita ada garam, kita ada telur, kita ada yeast, kita ada air, kita ada susu tepung, kita ada apa lagi? Kita ada tepung, jangan lupa kita ada tepung, dan last kali tadi kita ada lemak. Kesemua ke-8 bahan ini adalah penting. Okey? 8 penting, cuma mungkin ada yang lebih penting adalah. Tapi untuk menghasilkan donat yang berkualiti, yang sedap, yang gebu-gebas, kita perlukan kombinasi ke-8 itu pada tahap kualiti yang terbaik. Okey? So, untuk kelas hari ini, kita tamat di sini. Sekian dulu untuk hari ini. Semoga kita jumpa lagi untuk subjek KVS pembuatan roti, C03 penyediaan donat. InsyaAllah kalau panjang umur. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.